untuk tahu tentang ziarah, you kena cakap dengan dia punya creator atau the mastermind of ziarah, which is the storyteller Zainal Rashid Ahmad, kan? So sebenarnya Zainal Rashid ziarah tu adalah Zainal Rashid Ahmad. Sebenarnya kita macam Dan kata dekat Ed, kita tak ada skrip pun. Kita pergi pun kita pergi terjah je. It was an adventure. Dan bila skrip tu tak ada, ingat masa kita pergi ke Kazakhstan tu ke apa, Abang Dan kata, Dan kau cakap berhenti kat sini, kau cakap macam ni, semuanya daripada kepala Zainal Rashid Ahmad. Mungkin kita nak dengar sendiri daripada Zainal Rashid sendiri macam mana ziarah tu dan the adventure of ziarah sendiri. Okay. Tahun 1996 waktu saya kerja di Astro, pertama kali lah saya tengok CNN. Pertama kali saya tahu bagaimana news antarabangsa beroperasi, sebab kita biasa tengok berita-berita kita je. Dan sebelum tu saya kerja di surat khabar, kita menggunakan banyak sumber berita yang daripada AP, Reuters, dipanggil wire. Bila kita dah pergi ke Astro, kita dah dapat tengok BBC, kita tengok CNN, kemudian datanglah macam-macam channel Al Jazeera dan ABN, CNN, macam-macam, CBA. Sampai satu masa saya ada fikir kata, tidak pernah Malaysia melihat itu antarabangsa daripada kacamata Malaysia. Dan pada waktu tu apa yang kita panggil sebagai 5W1H, semua orang report based kepada who, what, when, how, and yang saya rasa orang Melayu dia tak akan makan konsep report tu. Dan lagi satu saya beritahu kata komunikasi antara newsman dengan menggunakan news fact tidak lagi relevan pada zaman orang nak melihat humanity beyond the theory. Kadang-kadang orang putih dia report simple je, berlaku di mana, berapa mati, gitu-gitu je. Sedangkan orang Melayu dididik dengan storytelling yang itu tak ada dalam news. Dan storytelling pula dipecahkan dalam sebagai non-descriptive. Deskriptif ni dia panggil benda-benda yang jatuh di bawah pengajian komunikasi. Non-deskriptif jatuh di bawah pengajian literature. Sejarah ataupun dipanggil tipa induk atau main setting orang Melayu ni dibentuk oleh buku-buku persejarah hikayat. Kita ni kan bangsa berhikayat. Hinggalah mak bapak kita bercerita. Saya cerita satu benda dekat Dan. Orang sebelah tu meninggal Dan. Tak tahulah sakit apa. Tapi meninggal semalam. Dengan cara bercerita hikayat, kesian orang sebelah tu Dan, jiran kita dah lama. Kecil dulu Dan, dia bagi kau makan tau. Masa kau kecil dulu sempat dia suap kau makan. Aku tak tahu kata dia tak ada tu. Kau pernah menumpang makan rumah dia, pergi ziarah. Itu cara dia berbeza. Berarti penceritaan storytelling orang Melayu memerlukan lebih daripada jangkauan 5W1H. Yang apabila kita langgan berita-berita antarabangsa, berita-berita antarabangsa menghantarkan kita fakta yang membuatkan orang Melayu hanya digest on the mindset. Dia ingatlah benda tu. Tetapi untuk ubah orang Melayu, kerana orang Melayu ni datang daripada tradisi bangsa yang berhikayat, dia memerlukan naratif yang berbeza. Jadi saya kata jomlah kita buat satu story di mana kita pergi ke sana, 5W1H bukan main. Tetapi bagaimana dua presenter, Dang Sudia dan Wan Kamarudin, melihat sebagai seorang Melayu Islam ke atas isu-isu yang menyentuh umat Islam. Itu yang menjadikan ziarah tu kita dia pilih perkataan ziarah, melawat, ziarah. Berarti dia bukan factual driven. Tetapi dia ada human driven. Itulah idea mula datang kerana saya bersedih Dan apabila berlaku kes perang Balkan 1964-1966 di mana media Islam tak ada waktu tu. Kita terpaksa bergantung hingga kita sedar apabila hampir 400,000 orang Islam dibunuh, barulah seorang wartawan daripada CNN, Christian Amanpour masuk. Dan bila Christian Amanpour mendedahkan penyembelihan ke atas orang Islam adalah perkara yang betul dan visual tu dipancarkan di seluruh dunia, barulah dunia jadi panik. Berarti barulah NATO, persidangan keselamatan Atlantik Utara, NATO Pakatan Eropah dan juga persidangan Pertubuhan Bangsa Bersatu bersidang dengan mengatakan benda ini adalah betul berlaku. Selepas 2 tahun, 400,000 orang Islam disembelih. Berarti apa yang saya fikir mengatakan bahawa sekiranya seorang wartawan Kristian Iran yang menjadi migrate, yang bermigrasi ke Amerika mempunyai keinginan yang begitu besar untuk menyelamatkan orang Islam yang pernah menjadi jiran bapanya ketika bapaknya tinggal di Iran sebelum berpindah ke Amerika. Dia ada perasaan. Takkanlah kita tak ada. Kita nak dengar selama-lama AP is a French driven. CNN is a American driven. BBC is a British driven. Tak ada satu pun yang dikatakan Malaysian driven for Islamic needs. Itu yang datang dengan idea jarah. Jadi itu saya. Okay. Dan the thing is, apa antara masa ziarah tu, kita tahu kita pergi ke one country to another country kan. Pada Abang Zainal, apa yang paling moment yang sweet ataupun memorable yang pada Abang Zainal sendiri tentang ziarah tu?
Saya ingat semua benda dan saya hanya boleh menceritakannya selepas 10 tahun kita balik. Kalau saya ceritakan sebelum tu saya akan menangis. Banyak orang panggil saya bagi talk apa semua, saya akan avoid untuk cakap. Lately ni bila saya run Facebook Kenapa? saya boleh bercerita, tapi ada had-had saya akan berhenti. Kalau saya teruskan saya akan menangis. Sebab tu kesan dia sangat mendalam. Fakta dia semua saya ingat. Itu saya katakan. Bolehkah kita ingat berita-berita yang kita baca? Penonton ingat sampai sekarang, Ziarah. Kerana emosionnya bukanlah berita yang mereka baca, tetapi perkongsian kemanusiaan daripada dua host yang berceritakan pengalaman mereka dekat berjuta-juta. Satu yang saya selalu ingat dan bila saya balik, lepas saja saya balik saya begitu terpaksa mengambil lawatan psikoterapi. Bila saya sedar saya pergi ke rawatan doktor pada tahun 2012, doktor sah kan, bahawa terlalu banyak melihat kematian dan terlalu banyak melihat kepapaan dan juga kematian adalah punca saya mengalami depression. Saya tak ada masalah lain. Depression saya adalah kerana saya depres dengan melihat kualiti hidup manusia yang sangat teruk. Itu kesan saya berjalan. Tapi dia tak melemahkan saya. Bagusnya depres tu saya lawan dengan setiap tahun saya want to do more and more and more and more. Bila ada je isu saya menulis di paper. Ada orang panggil buat lirik, saya buat lirik sikit sama malam Rohingya. Dan kalau saya buat di Facebook live sekarang pun tak ada hari yang saya tak akan bercakap tentang kenapa kita kena jadi manusia yang baik. Itu yang saya boleh ingat dan saya paling tak boleh lupa adalah kalau kita perjalanan ke Afghanistan, yang tak boleh saya lupa adalah bagaimana satu bangsa yang hidup selama 30 tahun di dalam peperangan. Masa kita pergi tu 30 tahun, dia perang tahun 79 dan kita sampai sana 2006. Bagaimana satu bangsa yang tak tahu apa itu hidup bahagia. Dia tak tahu, kalau kita tanya dengan dia senaraikan 10 benda bahagia, bagi dia adalah makan buah temikai, bawa buah labu besar terjun dalam air tu. Lepas tu kalau kita jumpa budak yang jadi kita pemandu pelancongan kita tu adalah dapat menyanyi lagu Hindustan. Itu saja dia boleh senarai kebahagiaan. Ingat tak kita jumpa satu keluarga yang bapak dia tak bekerja, isteri dia 3, jadi kita pemandu pelancong. Mak dia kata bahawa dalam hidup mereka hari-hari makan telur sebab orang Malaysia datang. Seperti kita beli berpapan-papan telur dan kita kata kalau kita tak balik masaklah telur tu. Berarti untuk orang Afgan, makan telur yang kita beli dalam stok yang banyak tu adalah sesuatu keajaiban selepas 30 tahun. Dan mereka menerima tamu pula yang kata kalau kami syuting lama, telur yang tinggal jangan tunggu kami balik. Makan je. Tak cukup kami beli lagi. Sayur pun begitu. Berarti sesuatu yang kita jadi kenangan besar untuk kita adalah kita belajar derita orang lain untuk tahu bahagia gitu. Maksud sampai sekarang kalau saya beli, saya tak makan telur tapi kalau orang beli mi goreng ada telur atas, saya akan terberhenti dalam 30 second sebelum makan. Sebab telur tu akan mengingatkan saya apa nasib keluarga. Sebab kita pun tinggal pun dah lama, 14 tahun kita tak jumpa keluarga. Apa nasib? Sebab masa kita pergi, hari-hari dia boleh makan telur kerana kru ziarah meninggalkan telur berpapan-papan dengan pesan, jangan masak je, masak. Kita balik ke, kita tak balik ke, jangan makan. Itu saya anggap satu pendidikan. Bila orang kata apa, kalau anak saya diberi makan telur, ataupun saya makan telur, saya akan menganggap bahawa saya sedang makan satu nikmat yang berjuta-juta orang lain tak dapat makan. Saya tak mau compare dengan Amerika makan hotdog. Saya akan compare dengan 200-300 juta orang yang kita lihat. Yang telur adalah sesuatu yang sangat besar nikmat. Itu pengajaran lah yang saya rasa kalau kita belajar untuk orang macam kita, menambahkan kepandaian tak penting. Kalau menambahkan kekayaan jiwa itu yang penting. Dan perjalanan ziarah tu, dia tak tambah apa-apa yang pandai tentang akal kita. Tapi dia membuatkan kita ada banyak cara untuk membuat keputusan yang tepat secara hati. Bila kita nak sedekah orang, kalau orang datang minta sedekah, fikiran saya tak akan terlintas dia ni miskin atau tidak, dia ni betul-betul jujur atau tidak. Yang datang, saya akan datang kepada saya bahawa sedikit wang saya mungkin akan mengurangkan kelaparan. Interesting. Kagum kan? Ya, kagum. Depression yang dialami selepas ziarah tu, tidak depression adalah satu perkara yang tidak pernah berlaku sebelum ni. Tak pernah. Saya alami dan saya buat kaunseling dengan 4 doktor. Termasuk last adalah dengan Profesor Emeritus Datuk Dr. Zain di KPJ. Dia sahkanlah kata setelah saya buat ujian kognitif, dia beritahulah depression itu adalah kamu tidak bersedia untuk melihat begitu banyak penderitaan. Tetapi kamu melihatnya dengan keadaan tak sedar. Jadi benda tu terkumpul. Selepas 6 tahun dia kata dia mula menimbulkan gangguan malam. Dia jadi macam ni tau.
Tak masa saya balik, saya takut. Saya tak mau bawa anak saya pergi KFC. Saya dah jadi macam mental disorder sikit. Kenapa? Sebab saya kata... Macam mana perasaannya bila bawa anak pergi KFC? Sebab saya rasa bersalah lah anak saya makan sesuatu yang tak dimakan oleh kanak-kanak yang lain. Sebab saya selain tengok kebuluran di Afghanistan, saya juga tengok kebuluran di Ethiopia tahun 2005. Saya sudah pergi Ethiopia tu. Saya tengok kebuluran di Somaliland. Jadi saya tengok bagaimana kanak-kanak mati. Ditanam sedalam kita tanam kucing mati dia. Kalau kucing mati sekarang pun isi saya gali. Isi saya bela kucing. Lebih dalam lagi menanam isi bangkai kucing daripada saya lihat orang menanam mayat manusia. Jadi dia lama-kelamaan barulah kita sedar bahawa saya tersilap ada kerana saya melihat benda tu terlalu sentimental. Saya sepatutnya melihat sebagai newsman je. It's a 5W1H. Tapi saya akan melihatnya dengan mengatakan bahawa kenapa dia perlu berlaku. Kalau kita balik budak ni jadi apa. Dan betul anak-anak kecil dia banyak mereka hidup dengan lalat. Tanya Dang lah, lalat dia tu berwarna kuning kerana lebih banyak najis dalam perut lalat berbanding tubuh lalat tu sendiri. Dan itulah yang hinggap. Kita pasang kelambu waktu siang. Bukan kerana nyamuk. Kelambu pasang waktu siang untuk mengelakkan kita dihurung oleh lalat. Itu yang dia bagi banyak saya kesedaran dan saya selalu, sekarang saya dah boleh share lah. Ada masa saya menangis kalau saya pergi ke sekolah-sekolah agama sebab budak-budak pakai serban. Masa saya pernah berhenti lah, ucap 5 minit je balik. Saya tak boleh habiskan cerita mengenai kemiskinan ni. Tapi lately saya train lah. Sebab saya fikir kata perkongsian ni bernilai untuk orang. Kalau saya simpannya dia dah jadi macam rugi lah. Kerugian ni saya share. Dan Dr. Shah kan depression adalah kerana saya tidak dilahirkan sebagai jurnalis, tapi saya telah memilih jadi jurnalis, tapi dia bagilah saya cara mengatasinya. Jadi alhamdulillah lah sekarang okey je. Cuma kalau kena sesi macam ni dia akan buat, saya akan hadkan recall saya. Jadi saya kurangkan gambar dalam fikiran saya. Kalau saya ingat banyak gambar dalam fikiran saya, dan saya akan menangis. Jadi teknik dia adalah kurangkan otak kiri mendapatkan gambar, tapi banyakkan otak kanan mendapat perkataan. So dia tak banyaklah gambar yang melayang dalam fikiran sebab saya dah tahu cara nak kontrol supaya saya boleh bercakap A to Z tanpa perlu menangis di pertengahan jalan. Dan saya tak boleh bagi talk ketika saya letih. Kalau bila letih, otak kiri kita akan lemah. Jadi otak kanan kita akan lemah dan otak kiri akan kuasai proses perbicaraan dengan menghantar banyak gambar. Bila dia hantar banyak visual-visual kenangan tu, saya akan menangis. So saya kena fit lah. Sebab you tanya sesi ni, saya fit baru makannya tadi. Tidur pun cukup. Ziarah tu dah lebih kurang 15 tahun lalu 2007 2006 15 tahun lah. Dan pengalaman-pengalaman tu masih lagi lingers, masih lagi bergayutan dalam Zainal punya pemikiran. Ni sebelum kita pergi kepada ziarah tu, saya curious nak memahami depression juga sebenarnya. Ada dua keadaan akan berlaku pada kita apabila kita melihat sesuatu yang traumatizing kan. Satu, mungkin kita akan jadi numb, jadi lali ataupun kebas, perasaan kita kebas pada itu. Dan di satu sudut spektrum yang lain kita akan jadi depression. Sebenarnya pengalaman ni dia pada Zainal punya diri sendiri, dia telah meningkatkan empathy. Dan kalau kita tidak merasai apa-apa perasaan daripada pengalaman ni, adakah kita telah mengalami numbness? Saya fikir macam ni, saya fikir soal limitasi ya. Kerana saya pun melihat banyak di Malaysia, bukanlah negara kaya, kita pun melihat kemiskinan. Jadi berarti ada limit dia, kerana saya melihat sesuatu yang over limit. Pertama adalah kerana tsunami Aceh juga, saya dengan Dang pergi tu pun kesan dia juga melihat mayat berapungan. Saya mula berfikir anak-anak yang ditinggal tak makan. Perjalanan di Aceh juga berkait. Doktor, kalau mengikut rawatan doktor dari segi kognitif, Aceh adalah antara 40% yang memeras. Sebab Aceh lebih dekat, dia Muslim, di Islam. Jadi kita jalan dengan Dang di Aceh. Bawa ke Aceh dah ada campur dengan bawa perjalanan ke Afghanistan. Sebenarnya saya tak salahkan benda tu. Bahawa depress ni dia ada dua benda. Satu, dia teach you more, dia mengajar kita lebih. Seperti kita kata kita jadi ahli sukan kan? You got more stamina, you need more exercise. Tapi lepas exercise, of course lah you ada cramp malam, you akan tegangan urat semua kan. Tapi you have to manage it.
because you nak jadi player yang main 90 minutes. Kalau you nak dapat mental, you can play game yang lebih besar, you have to train. Tapi maybe lah ada jejas dia. Tapi jejas tu kita anggap part of a learning process apabila kita nak jadi orang yang minda besar, jiwa besar. Lepas tu macam sekarang pun. Depression tu buat saya fight. Saya tak boleh tengok kalau saya bercakap hal-hal tu, saya tak kira kerajaan atau siapa pun. Saya akan bercakap dengan terus terang, dan kalau saya lihat penganiayaan, saya akan fight. Sebab saya rasa itu yang teach me. Jadi saya rasa depression tak semua kita tangkap dalam clause yang negatif lah. Some of depression is a good lesson pun. Kayakan lagi jiwa kita. Sebab depression yang datang dalam bentuk pengajaran ni, bukanlah depression yang datang dalam bentuk kekecewaan. Saya tak kecewa dengan kes tu. Cuma pengajaran dia terlampau banyak untuk saya digest. Masa saya pergi tu, saya pergi dengan minat dengan kereta. Umur tengah zaman tukar Honda Civic kan, EG8, EG9, EG7 kan. Zaman saya baru belajar main convert daripada Adidas pergi ke Nike. You tahu zaman orang yang hidup dengan hari-hari fikir what kind of brand kita nak pakai. Bila saya buat program tu, dia menjadi kejutan kerana mindset saya kena bertukar daripada seorang anak muda yang mula berjaya dalam kerjaya dan boleh memiliki apa yang dia nak, dengan seorang manusia yang tengah nak berubah pula, baru melihat bahawa dalam kehidupan sebenarnya dia sedang berbeza daripada kegilaan kamu terhadap kasut dan kegilaan kamu terhadap kereta. So kontras tu datang terlampau drastik during that time. Itu yang menyebabkan saya jadi macam blur lah. Dan saya carry terlampau lama hingga saya mula sedar bila saya tak boleh tidur. Dan saya mula sedar apabila saya takut KFC, saya takut benda mewah. Saya takut pergi bersosial dengan orang. Saya tak pergi kenuri kahwin sebab dalam kenuri kahwin ada banyak makanan mewah. Dang tahu, saya tak pernah pergi kahwin 20 tahun. Adik saya kahwin, saya bagi duit dan saya tak balik. Sebab saya takut kenuri kahwin kerana kenuri kahwin menunjukkan begitu banyak kemewahan. Dan dia buat saya ingat Afghanistan. Dia buat saya ingat kamp pelarian. Jadi saya tak pergi majlis kahwin. Orang jemput saya pergi ke birthday party. Saya tak pergi birthday party. Sebab kegembiraan tu akan buat saya rasa panik dan rasa shaking. Saya akan menggigil dan lari duduk diam je dekat ujung. Sebab benda tu saya rasa macam mengembalikan yang saya gambar. Ini tak sepatutnya berlaku ketika ada orang lapar. Jadi saya avoid lah. Jadi for 20 years lah. Daripada 2012 sampai sekarang. 2006 tu saya tak pergi tanpa tahu sebab. 2012 doktor kata okay, you telah menjadi seorang yang takut tapi you bukan antisosial. Tapi you tak suka benda-benda yang mewah. Saya jumpa orang tak ada masalah. Sembang je. Tapi saya tak boleh masuk di tempat yang mewah. Selain pada psychologist dan psychiatrist tadi tu, di kalangan para sahabat ataupun family, boleh tak berbual mengenai perasaan ni dengan sesiapa dan ada siapa boleh faham tak benda tu? Saya tak fikirlah kata macam curhat. Tak perlu. Saya dah lelaki dewasa. Kan? Saya dah lelaki dewasa. Tapi cuma saya fikir kata bagaimana menguasainya dengan baik. Sebab ada level, kita kalau cerita pada orang, dia tak membantu pun. Sebenarnya cerita dekat. Dan dia bukan masalah. Dia bukan masalah. Dia sejenis pengalaman. Saya nak kena manage untuk absorb dia, jadikan dia positif. Di mana macam sekarang lah saya cakap dah, saya dah absorb pengalaman tu jadi positif, saya share, saya try to educate orang how to equal a human being. Jadi saya tak fikir saya ada depression yang negatif. Dia move me forward. Saya rasa kan kalaulah hari Nakbah 15 hari bulan Mei, saya akan atur kuliah saya di masjid-masjid untuk cakap tentang kemiskinan orang Islam ni full. Saya make sure semua masjid yang ada hubungan dengan, dan masjid pun ingat saya, tiap-tiap 12 mereka dah book saya. Sebab saya akan bercerita tentang orang Islam, kemiskinan, kelaparan, tentang apa yang saudara lakukan di dalam masjid dengan hanya menghabiskan baca Quran dan menghabiskan solat, tetapi saudara tidak menjalankan hubungan antara ummah adalah satu perkara yang salah dia besar. Jadi saya suka bercakap kepada budak-budak sekolah tahfiz, pada alim ulama, pada komuniti masjid, mengatakan menjadi Islam bukanlah menyelamat mencari syurga saudara di atas sejadah, tetapi menyelamatkan orang lain kerana fakir, orang miskin. Orang fakir ni yang membawa kepada kekufuran. Itu saya suka pergi bercakap pada orang alim untuk melatih supaya Islam melihat juga kemiskinan orang Islam sebagai sebahagian daripada pengajian minda. Dan mereka terima. Saya pergi bercakap, Pak Imam lepas tu panggil tanya saya, apa kami boleh buat? Saya tersenang je Pak Imam. Selalukanlah khutbah mengenai kemiskinan orang lain. Masukkanlah perkataan orang-orang Islam dalam doa ketika dibaca. Maksudnya kalau baca doa tu janganlah doa kita saja, tambahlah perkataan Palestin bunyi dari belakang walaupun dalam bahasa Arab. Sebutlah Afghan, sebutlah Ethiopia.
supaya orang kita, dan panggillah ustaz-ustaz yang saya sekali tak cakap tentang syurga dan neraka. Sekali dia datang cakap tentang bahawa di atas dunia kita ada 200 juta orang Islam yang hidupnya tak semacam kita. Semiskin-miskin kita ada orang membantu. Sekaya-kaya mereka boleh mati dalam kelaparan. Kalau nak cakap tentang masa ziarah tu kan, saya selalu fascinated dengan my journey. Antara journey saya di dalam ziarah tu adalah fascination dan kagumnya dan suria kepada Zainal Rashid Ahmad. Because the journey, imagine Abang Nal, kita pergi ke Bamiyan tu 14 jam dan Abang Nal tak bagi dang tidur, suruh nyanyi dan Abang Nal akan cerita dan keep on cerita. So ziarah ni adalah storytelling dan apa yang daripada kepala Zainal Rashid Ahmad. Tapi kalau kita tengokkan the produksi tu sendiri, sebenarnya sangat unik. The production of ziarah tu sangat unik. Kita pergi tak ada plan, semua yang kita buat tak macam according to dalam paper yang kita buat. Kita pergi tak declare as satu production atau team reporters. Kita main terjah je kan. I think that is also something yang Zainal Rashid gamble. Maknanya you trust pada Abang Zainal, percaya kepada the whole your crew ketika itu untuk execute apa dalam kepala you. Kan, even masa kita punya skrip tu pun sebenarnya like I said, kita tak ada skrip, kita main jalan dan apa yang berlaku selepas itu. The whole ziarah tu adalah, dia memang sangat unik dia punya production. Betul tak? Macam contoh bila kita nak pergi ke Afghanistan, patutnya kita pergi kat Islamabad dulu, kita tak pergi ke Peshawar. Kita jumpa beberapa guru di masa kita transit di Bangkok, betul. Dan kita punya plan semua change je. Tapi masa tu mungkin Amzana boleh ceritakan juga tentang the production of ziarah tu juga sendiri. It was a big gamble and Abang Zainal as the leader kan, you take that responsibility juga kan. It could happen, anything could have happened to kita kan masa tu. Pemberitaan bukanlah, kewartawanan bukanlah perancangan korporat. Kita nak atur untung dan rugi, kita buat perbincangan sebab macam ni yang saya fikir. Katalah Christian Amanpour berfikir semuanya perlu dirancang. Saya ingat sampai hari ni orang Islam disembelih di Bosnia. Kalaulah waktu tu Anderson Cooper tak membuat keputusan untuk pergi saja ke Haiti dan buat saja live di depan shopping center tu ketika dia pun tak tahu apa berlaku selepas gempa Haiti. Dia pergi dan live. Satu dunia berubah tu. Kerana live tu kebetulan ada budak kena pukul dan dia berlari dan meleraikan budak tengah dia live. Dia send out dekat Haiti. Berlaku orang ceroboh masuk ke pasar raya sebab lapar. Kemudian datang sepasukan polis pukul orang dan dia lari. Sambil dia lerai, dia stand up. Sambil dia lerai, dia stand up. Berarti banyak benda dalam dunia kawanan yang anda perlu percaya. Dia bukanlah pekerjaan tentang apa yang anda rancang, tapi apa yang anda ingin capai. Bila kita nak capai je, kita susun. Saya bagi tahu dengan it's a common. Kalau sekarang ni kita betul lah, you jalanan naik ke puncak gunung Tahan tu macam mana, naik ke puncak Kinabalu macam mana kalau kita beginner. Tapi kalau kita nak tahu, kita tahu semua, kita tak manjat. Betul. Kita dah panjat, kita tahu okey ni bila kita sesuaikan dengan stamina kita. Kalau kita perlu tidur berhenti 3 kali, kita buat 3 kali. Berarti itulah cabaran menjadi wartawan. Seperti mendaki puncak Kinabalu bagi kali pertama, setiap kali assignment. Anda mahu sampai ke puncak, anda tahu cara dia. Letih, berhenti sekejap, tambahkan makanan, tambahkan semangat. Dan saya fikir pada waktu tu, salah satu yang tak ada kepada wartawan sekarang, atau pertama mereka akan tanya berbaloi tak dengan gaji. Insuran aku cover tak? Sebab menjadi wartawan dia ada 2. Kalau dia nak menjadikan kerjaya, anda akan hidup seperti accountant dan akan hidup seperti engineer. Tapi kalau anda hidup dengan keinginan untuk mengubah manusia, anda percaya bahawa dengan satu laporan berita, besok manusia boleh berubah. Paling tidak mindanya. Anda akan buat. Itu melebihkan menjadikan wartawan ni pekerjaan yang saya sebut sepatutnya bersayap seperti dewa-dewa berbanding daripada pekerjaan yang lain. Sebab kita boleh menyiarkan gambar yang mengubah orang lain. Macam sekarang kita buat sesi ni. Besok you load di YouTube, orang tonton. Pertama yang kita nak adalah orang berubah bila mereka mendengar tentang kebenaran. Lepas tu macam mana mereka melaksanakan, itu dah tanggungjawab kita. Tapi untuk membuatkan orang berubah, wartawan mestilah melakukan sesuatu yang berupaya untuk orang lihat dan berubah. Macam sekarang walaupun sesi ni podcast je, kita bercakap.
Tapi bila kita kongsi, orang dengar dan dia berubah. Sama ada besok, apabila dia kata ada derma di Afghanistan, dia nak masukkan RM1, ataupun dia seorang yang kaya, dia nak masuk RM1,000, itu kemudian. Tapi wartawan dengan mengatakan, kami melakukan sesuatu supaya manusia melihat hari esok dengan lebih baik. Betul. Dan Zainal Rashid Ahmad, apa yang antara bendanya, dia keunikan dan your working style is always out of the box. Contoh macam even edisi siasat di NTV7 sampai Wan Kamaruddin punya nama jadi besar ataupun disebut-sebut kerana menjadi abang kejadah. Tetapi itu adalah sebenarnya Zainal Rashid Ahmad punya out of the box punya method yang buat program tu lain dari yang lain. Sebab kalau kita tengok daripada dulu kita ada TV3 dan dia punya production semua yang sebegitu, skripnya yang sebegitu, semuanya yang sebegitu je. Dia dah ada acuan dia. Sampai sekarang tu macam even Dan bagi tahu dengan ad News TV3 sampai hari ni kita masih tengok macam dia back in the 80s. Dia punya style of delivering, penulisan skrip, dia masih lagi di situ. Macam mana di tahun 90-an dia masih lagi macam kat situ. Tetapi kalau kita tengok edisi siasat, dia jadi tiba-tiba kejadah dan delivery dia is something yang fresh ketika itu. Dan sampai because of Wan Kamaruddin punya membaca teks yang ditulis oleh Zainal Rashid Ahmad, benda tu sekarang dia jadi ikut-ikutan. Ramai yang you nampak sekarang, yang ada sekarang nak jadi macam cara Wan Kamaruddin. Tetapi origin Wan Kamaruddin tu adalah dari edisi siasat. Betul, Zainal? Okay, mungkin Zainal tak akan mengaku, tetapi pada pandangan Dang, itulah hakikatnya. So I'm telling you so Zainal memang someone yang memang Dang salute lah. Kalau sukses ziarah tu ke apa, kalau orang cakap ziarah ni, it's not me. Sebenarnya Zainal Rashid Ahmad, he is sukses kepada ziarah. Kita cuma menterjemahkan aja. Mungkin apa yang kita terjemahkan pun tak sampai apa yang sebenarnya ada dekat dalam dia punya kepala tu. Dan satu yang Dang cakap dengan Ed, kebolehan Abang Zainal yang Dang kagum adalah your storytelling. Storytelling tu sebenarnya tak semua orang ada. I wonder macam mana Abang Zainal boleh dapat that ability untuk bercakap dengan sangat lancar dan you punya storytelling tu macam koheren dia, macam seolah-olah you membaca teleprompter. Abang Zainal. Pada masa saya kecil umur saya 8 tahun 9 tahun, saya mengikuti bapa saudara saya seorang yang jadi bomoh lah. Dia berubah orang. Jadi oleh kerana dia tak ada anak lelaki waktu tu untuk bantu dia, saya yang bantu. Jadi pada usia saya kecil, saya dah terpaksa explain kepada orang yang sakit, hari ni kena sediakan bunga ni, ini buyung ni. Menjadikan penguasaan saya dari storytelling Malay native tu sangat strong. Sebab tu saya tahu bunganya mestilah 7 warna, 7 jenis yang lain, disusun elok-elok, disusun. Bila sampai budak 8 tahun, 9 tahun kena explain. Sebab bapa saudara saya pula, kebolehannya dia pergi, dia tak banyak cakap. Dia akan fokus, dia akan baca doa dia akan tengok tempat apa semua. Jadi saya kena communicate. Nanti pesakit ni sakit, tolong jangan pegang mana-mana. Pegang jadi bahagian sendi saja. Saya kata jangan pegang tangan. Dan kalau dia menggulupur nanti, saya yang akan pegang, saya cakap. Jadi saya terpaksa buat banyak. Jadi kecil-kecil saya terpaksa explain. Almost kalau 4 kali seminggu bapa saudara saya pergi menghalau hantu. 4 kali seminggu saya kena explain kepada orang. Dan tradisi dalam menghalau hantu, dalam kepercayaan dulu, orang berubat zaman tak ada doktor kan, pakai bomo. Explanation sangat banyak. Lepas tu berlaku communication. Jadi saya belajar seni communication di mana orang bercakap dengan jin yang terasuk, dia explain. Prosesnya adalah menggunakan bahasa yang sangat tinggi berbanding untuk budak 8 dengan 9 tahun. Itu satu. Di kampung saya menulis surat untuk semua orang tua yang anak dia tidak berada dalam kampung. Jadi orang akan upah saya tulis surat. Jadi di kampung saya kat mana tu? Di Jalan Lumpur dah. Jalan Lumpur dah Lostak. Saya adalah sastra tomo. Sastra tomo dalam Indonesia adalah jurutulis. Jadi saya sampai lari-lari kalau saya tak ada duit saya akan tunjuk muka. Di mana orang upah 5 sen tulis surat kan. Kalau saya dah banyak duit
Saya tak akan pergi ke rumah-rumah orang yang akan pergi, datang tulis surat kejap. Saya menulis surat dan pada usia saya 13 tahun. Setiap orang yang anak dia menjadi angkatan tentera, anak dia hantar surat, saya dibenarkan baca. Saya dapat baca semua tau. Lepas tu saya kena jawab kehadapan gini. Jadi saya menulis surat lebih daripada 10 keluarga yang mempunyai anak yang pergi latihan polis. Kan dulu tak ada telefon dah. Jadi pakai surat-menurat. Bila saya umur 15 tahun, orang dah tahu saya boleh menulis surat. Saya dapat bayaran lagi banyak, iaitu menulis surat cinta kepada kawan-kawan saya. Dia ada satu rumah nama dia Mansur. Setiap hari Jumaat pagi dia saya akan sampai situ. 7-8 orang dah berbaris lah untuk menuliskan surat cinta dia orang. Saya cuma tahu siapa nama girlfriend dia, saya kalang ayat lah gini. Jadi saya fikir kata vocabulary, upayaan saya bercerita dan storytelling saya bagus adalah kerana ada dua pendedahan tu lah. Kerana saya ikut pak saudara saya dan ramai bapa-bapa saudara yang lain yang berubat orang selama 4-5 tahun. Dan saya menjadi sastra tomo ketika sastra tomo tukang tulis. Sastra tomo dalam bahasa kita tak ada. Di kebudayaan Jawa adalah biasa. Di mana di Jawa ramai orang tak boleh menulis dulu. Jadi sastra tomo tu adalah gelaran untuk orang kampung yang boleh dilantik atau boleh diupah menjadi jurutulis. Jadi saya buat sastra tomo ni lama lah. Surat cinta, lepas tu orang tu, perempuan tu reply macam tak jadi. Saya kena tanggung pula burden tu. Di mana perasaan kawan saya ni kena saya tulis supaya perempuan tu nak juga dia. Saya tulis lah gini. Antara yang saya masih ingat lah ayat yang saya selalu satu katakan. Tak ada hari yang aku bangun pada waktu pagi tanpa ingin ke sekolah, melainkan mengingatkan kamu ketika kamu duduk makan di kantin. Itu ayat yang selalu saya pakai lah, nak gambar. Ataupun ada satu budak perempuan saya ingat nama dia Zuriati. Kawan saya suka dia nama Zaki. Jadi tanya Ki, kau tengok Zuriati ni macam mana Ki? Aku paling suka ni kalau dia duduk dekat kantin koperasi. Saya nak kenal ayat tu. Hinggalah bila kau pergi dan bayang-bayangmu masih ada di kantin koperasi, aku menjenguknya di situ. Budak perempuan tu tak dapat reject cinta tu lah. Besok dia jawab dengan Zaki tu kata, nantilah tunggu dekat sini dan saya jumpa. Dia masa saya sekolah pun saya dah memang banyak menulis surat cinta untuk kawan-kawan. Harap Zuriati dan Zaki tu berkahwin sehingga anak cucu. Tak. Kalau tak, kedua-dua Zuriati dan Zaki punya pasangan masing-masing akan merasa sangat cemburu atas cerita ini. Saya menulis sampai orang bawa saya bercuti. Dia budak-budak senior kan, dia form 4, form 5, saya budak form 3. Bila dia nak camping Gunung Cerai yang apa-apa saya akan dapat free je. Sebab nanti naik ke Gunung Cerai, saya akan lagi menulis lebih banyak surat untuk mereka lah. Jadi kalau orang pergi mana-mana, saya menikmati hidup mewah lah, terlindung kerana dianggap yang pukul dia jangan kacau dia, jangan usik dia sebab dia tukang tulis itu. Itu skill dia lah. Dan curious, anak-anak Abang mewarisi tak kebolehan untuk storytelling ni? Not even one. Do you talk like this dengan anak-anak? No, saya seorang yang pendiam di rumah. Do you talk like this with anyone else? Saya seorang yang sangat diam di rumah dan saya tak gini. Saya seorang yang tak bersosial kan. Kalau katalah macam ni, ini first time orang invite saya go online, saya go. Mostly saya tak akan. Saya takkanlah nak buat dekat dam macam tu. Saya seorang yang tidak begitu bersosial. Salah satu benda. Yang kedua, saya seorang talkative kepada benda yang saya appreciate, community yang nak dengar saya bercakap. So, kalau saya pergi tempat-tempat yang saya rasa tak perlu cakap, saya diam lah. Ataupun saya tak pergi pun. Saya tak pergi pun. Dan anak-anak saya tak mewarisi bakat saya. Saya menulis buku pun, buku saya dia orang tak baca. Dan anak saya pula yang paling kelakar dia pergi sekolah. Cikgu dia, isteri saya pergi ke sekolah untuk bagi tahu. Kan isteri saya sentiasa menjaga anak saya sebab saya tak mampu, saya bekerja. Jadi satu masa isteri saya pergi dan isteri saya beritahu kat cikgu lah, kata salah satu cerpen saya tu sekarang sedang dipelajari oleh budak sekolah. Sebab cerpen saya pada waktu tu segala yang tercinta ada di sana, digunakan untuk peperiksaan. Cikgu ni pun tahulah, dia guru kelas anak saya. Bila cikgu ni masuk ke dalam kelas, dia pun tanya lah, Gibran, rupanya bapak awak yang menulis cerpen ni. Anak saya cakap, tak, bapak saya kerja wartawan, dia bukan tulis cerpen. Bapak saya kerja dekat TV tu, dia bukan tulis dekat buku. Anak saya pun tak tahu bahawa dia cikgu tu macam, okey lah. Dan anak saya pun tak tahu kata sampai level tu. Saya tak pernah, saya tak ramah di rumah. Tapi saya sayang anak-anak saya, tapi saya tidak ramah. Yeah, of course. Sayang ziarah tu kalau kita boleh repeat balik Abang Nal. Saya fikir kata kalau program di zaman podcast ni, konten yang you buat ni bagus.
Saya lebih fikir kata it's more work rather than kita go there. Because akhirnya visual dah banyak di kalangan orang Melayu. Dulu kan susah nak dapat akses visual penderitaan orang Islam. Nowadays kita dapat banyak maklumat. Hanya nak educate dia frame dengan dia punya mindset saja. Kita kena buat banyak podcast macam ni. Untuk didik mereka bahawa pemandangan kan sekarang ni melihat kemiskinan adalah pemandangan biasa. Jadi orang balik macam you kan 6. Tapi sesi-sesi macam ni kita akan bagi tahu kepada orang bahawa tak patut 6 bila kita melihat kemiskinan, kepapaan di negara kita, di negara luar. Kita tak sepatut anggap benda tu 6 sebab membezakan haiwan dan manusia adalah bagaimana mereka melihat kepada penderitaan. Membeza itu saja. Kalau kita percaya membezakan manusia dan haiwan bukanlah tentang civilization yang bersifat material, tetapi civilization yang bersifat dengan heart and soul. Kalau kata kita kata seekor kucing tidak akan meninggalkan anaknya atau masih lagi jilat anaknya walaupun anaknya dah mati, takkanlah kualiti manusia lebih rendah daripada itu. Kalaulah seekor harimau yang lihat seekor anak babun mati, dia jilat anak babun tu kerana dia rasa anak babun tu seperti anaknya, takkanlah manusia lebih teruk daripada Tuhan. Saya fikir kata dalam dunia kita dah masuk ke digital platform di mana TV sudah dianggap old school. Podcast macam ni memainkan peranan yang sangat besar. Saya lihat di Indonesia total podcast yang saya pernah kira daripada Mary Riana, podcast yang bagus, daripada David Corbuzier, seorang lagi podcast yang bagus, daripada Mary Riana podcast dari David Corbuzier dengan Nazwa Shihab. Saya pernah kira total viewer mereka konten dia lebih daripada 400 million. Konten dia? View berdasarkan semua konten. View dia. View dalam semua konten dia. Because David Corbuzier dia run lebih kurang 400 video dah. Saya kira per video dan saya direct dan lebih kurang 400 million orang Indonesia menonton konten podcast. Berarti ada potensi educate orang. Corbuzier dia memang prinsip dia adalah Corbuzier senang je. Setiap yang dibenci oleh orang Indonesia, dia akan bagi tahu ada bahagian yang baik daripada keburukan tersebut. Sebab tu dia pilih itu. Dia tak go to politik. Semua orang yang dibenci oleh orang Indonesia, dia akan bawa ke set dia dan dia bagi tahu ada bahagian yang baik daripada keburukan. Kalau kita tengok Nazwa Shihab lah, dia go on politik. Setiap ahli politik akan sampai satu tahap mereka tidak boleh menjawab kebenaran. Itu track dia lah. Siapa pergi ke set Nazwa Shihab, dia akan menjadi ahli politik yang diuji sejauh mana kamu mampu menjawab kebenaran sampai ke hak yang sebenar-benarnya. Ahli politik suka ting-tong. Kalau Mary Riana, dia lebih pada motivation lah. Dia motivate orang Indonesia untuk tidak kalah, untuk bangun, untuk melihat semua bentuk perkara-perkara yang mencabar sebagai sesuatu yang menjadikan kita lebih dewasa. Itu yang kurang. You buat bagus lah. Saya tak ada masa nak buat, tapi saya suka. Sebab konten begini adalah konten yang akan educate orang kita. Thank you. Saya yang Najwa Shihab tu tak salahnya dia pernah interview Dr. Mahathir kot. Ya, Najwa Shihab dulu dia bekerja di TV. Sekarang dia buka TV dia sendiri di platform YouTube, Narasi TV. Dan bapa dia adalah seorang alim agamawan Ya. Lepas tu dia datang daripada keluarga Syabuddin. Dia ahlul bait lah, keturunan Nabi Syabuddin. Dan Daddy Corbuzier tu pun ada seorang introduce saya pada dia semalam. Wow, viewers dia satu video yang saya baru tengok ni 1.5 million. Banyak sangat tu. Dia biasa, dia 5 to 6 pada tu you tengok. Corbuzier mencipta nama melalui program talk show di TV hitam putih. Dia mula sebagai magician. Dia seorang ahli magician buat show. Di TV? Di TV, program TV dia nama hitam putih. Kemudian dia tak puas hati kerana di TV dia tak boleh tanya semua soalan kerana budaya TV kan ada limit dia. So dia buka lah Daddy Corbuzier punya channel di YouTube sebagai opposite. Opposite di mana di TV mereka melihat Daddy Corbuzier yang sentiasa bercakap tentang benda yang muluk-muluk. Di YouTube dia mereka akan melihat dia yang sebenar. Sebab tu di YouTube dia konten-konten dia banyak go deep on human. Dia macam dia interview satu orang yang memutuskan hubungan dengan bapa kerana dia tak boleh menerima bapaknya menceraikan ibunya dalam keadaan miskin, sedangkan bapaknya seorang yang kaya. Dan dia menceritakan bahawa dia bangga untuk mati dengan dendam bapak. Jadi itu benda-benda yang Corbuzier bawa. Tapi sebenarnya budak tu baik. Bila dia interview, budak tu sayang mak dia. Dia kata dia kalau dia berkahwin, segala yang bukan saja dia sebagai suami yang baik, segala yang bapak dia gagal tunaikan kepada ibu dia, dia akan tunaikan kepada isteri dia. Itu bila tengok Corbuzier kita seronok sebab
Dia bawa benda-benda yang di Indonesia orang bagikan gambaran tak bagus. Apalah kau bapak kau tak ampun. Tapi dia bawa, dia bagi tahu. Dia kata segala yang bapak dia tak bagi pada mak dia pun akan dia beri kepada isteri dia selain tanggungjawab dia sebagai suami biasa. Kebolehan dia untuk tunjuk sesuatu perkara daripada sudut yang berbeza. Ya, itu penting. Seperti sebab orang kita kan suka label. Kadang-kadang orang kita bagi label sebelum produk siap pun. Now kita kena set dekat orang kita. Tak perlu label dulu. Barangkali anda perlu melihat bukan saja dalam bentuk hitam putih kan. Sebab dunia ada banyak warna. Tak semua orang dilahirkan jahat kerana dia jahat. Tak semua orang dilahirkan baik sebenarnya baik pun. Perompak lebih banyak bertali leher. Dan orang jahat bukan setiap saat dia buat perkara jahat. Sekali-sekala jadi buat perkara jahat yang menguntungkan. Ya. Baik atau jahat adalah satu strategi kan. Tapi nak tanya sebagai seorang suami, bagaimanakah korang decided Wan Kamarudin dan Dang Surya untuk menjadi host program ziarah ni? Apakah keputusan tu? Saya pilih pada waktu tu senang kerana letakkan wanita cantik di scene yang kotor akan menarik. Sebab pegang, kemusnahan, letak je wanita yang cantik. Kerana orang selalu melihat wanita cantik dalam drama-drama TV Melayu adalah di tempat-tempat yang common, wanita cantik di tempat mewah. Saya tahu, kata saya letak Dang dekat situ dengan latar pegang, bom apa semua, dia akan memberi kontras. Di mana dia sentuh bahagian soul orang nak lihat the beautiful, dan kemudian dia sentuh bahagian yang soul orang nak lihat the painful. Itu saja waktu saya jadi producer. Bawa Kamarudin, budak skema, yang dalam hidup dia tak tahu apa itu benda tentang keganasan dan kejahatan. So bila dia tell the truth, very soft, very senang. Saya ada kontras di mana host saya datang daripada alam yang sangat beautiful, tapi scenery dalam konten saya datang daripada scene yang sangat painful. Itu easy. Until now saya percaya pada teori itu. Memang kalkulatif, sudah secara kalkulatif lah sebelum production dilakukan. Inilah dia punya formula. Pasal saya sebelum saya pergi ke sana, saya bawa Dang dengan Wan pergi ke Aceh. Itu kebetulan. Dan benda tu simpan dalam kepala saya. One day kalau saya nak produce benda-benda di sini. Di Aceh mayat berterabur apa semua. Scene musnah, hancur kan. Tapi muka Dang tak pernah musnah. Just lawa je kat frame tu. Muka Wan dia tak pernah musnah. Just lawa je kat frame saya bawa. Jadi dia menggerakkan. Dia macam you masuk hutan tempat lah dan you lihat beautiful flower kan. Cantik kita ambil gambar hutan hijau, ada 2 kuntul bunga yang kembang. Kalau dari segi potret lah. Kan, walaupun hutan tapi bunga yang kembang, flora dan fauna yang menjadikan hutan tu indah. Bila saya buat pun saya tahu, kata scene saya sangat-sangat pedih dan sangat-sangat menyakitkan. Tapi saya nak something beautiful yang boleh rawat orang punya pain waktu dia melihat kematian, kebuluran, kelaparan. Then saya pilih Dang dengan Wan. Selain daripada saya boleh kenal, dan lepas tu saya bila bekerja pula ada sikit masalah lah. Itu? Saya punya perkataan adalah arahan. Jadi saya kena pilih orang yang faham bahawa perkataan dia adalah arahan. Jadi saya tak lupa bergaduh di lokasi. Sebab saya tak suka bermesyuarat dan saya tak suka pergi tarik tepi dan sembang menyelesaikan masalah. Buang masa. Oleh kerana saya kenal dengan Dang daripada tangga NTV7 tu. Saya sembang waktu dia datang melapor. Dan saya kenal Wan Din lewat sikit, saya marah pun dia tak pernah melawan. Dan saya kata okey, ni boleh bawa pergi di tempat-tempat yang ada pressure tapi saya tak dapat pressure tambahan daripada kru dan tim saya sendiri. Betul lah. Penerbitan benda seni atau perkara-perkara yang sedemikian memerlukan seorang diktator. This is not a place for democracy. Everything I say is an instruction and you follow. Betul lah. Saya totally agree. Sebab tempat tu bahaya. Mesyuarat 3 minit mendedahkan kita pada kerugian 3 hari penggambaran. Kalau 3 minit tu lah scene yang paling berharga. Kita dah jumpa dah satu budak yang tangan dia kudung. Lepas tu kita bertekak. Saya tak larat lah hari ni budak kudung tu pun lepas. Dia lepas satu story. Lepas tu di sana sampai sana. Dia orang tak tahu apa kan. Saya kata okay, turun. Okay, now ini is script. Okay, terus. Pusing sini kanan jalan. Dia orang pun tak tahu. Dia tak tanya bang nanti nak edit pakai bila. Kalau tanya benda tu tak boleh. Sebab frame dah ada dalam kepala saya. Saya buat. So, saya perlukan orang yang faham, kata dia walaupun dia tak faham apa yang sedang berlaku tapi dia tahu dia bekerja dengan Abang tahulah ni apa yang dia nak cantumkan. Selain daripada saya share, lalu bila dalam kereta saya akan share je. So mereka tahu sebab dalam perjalanan dan pengalaman kawan dengan saya, mereka tahu bahawa
konten ni apa pusing pun, mesti ada dua je. Sama ada dia nak meningkatkan kualiti orang berfikir tentang kemanusiaan ataupun dia nak kritik orang tentang kemanusiaan. Sebab dia kerja dengan saya lama. Yang tahu saya ada dua je mindset tu. Whether saya sedang criticize benda yang tak betul tentang kemanusiaan atau saya sedang educate orang untuk improve tentang kemanusiaan. Ada tak sedetik masa ketika dalam penggambaraan tu yang itu fikir bahawa alamak tersilap orang ni, tersilap pilih orang ni? Tak. Memang confirm dah Memang. Kami sangat baik. Saya ingat dia sebagai adik saya sampai sekarang. Kami sangat baik. Sangat baik. Dia pun ada banyak benda yang dia simpan, tak boleh gurau kat sini. Sebab dia kata, dialah orang yang pertama melihat satu scene yang orang lain tak pernah tengok perangai saya tidur. Dia gadget saya dekat satu kilang di Kandahar. Kami kuasa tidur kat satu bangunan kilang. She really know. Dan saya yang tahu tentang kalau dia takut apa yang akan berlaku pada dia. Kalau dia sampai tahap gaban, dia takut. Sebab dia seorang sangat penakut dang. Saya tahu banyak benda yang orang tak tahu kerana kita makan, kita tidur dan kita pernah tolak pintu pun dah lihat pasangan yang tak keluar daripada apartmen yang kita sewa sedang bersegama. Itu kita tak tahu apa nak buat. Tolak pintu. Tidak merakam kamera Tak rakam lah. Kita ingat kita dah bayar sewa. Bilik tu kita punya. Kita lupa kata bilik yang tu pula disewa oleh pasangan Russia untuk short game. Okay. Dia masuk selamba, buka keluar semua dah macam panik. Rupanya yang sewakan apartmen tu lupa. Dia dah ambil sewa bilik pula untuk orang lain untuk a few hours. So, we have a lot of experience. Bukan semua yang serius, yang kelakar. Kalau kita ingat, kita akan gelak. Saya ingat sampai keluar mata. Ya, itu yang paling rasanya pengalaman ziarah tu sebenarnya it's memang akan dibawa sampai bila-bila lah pada Dang sendiri yang Zainal. Ya. Tapi apa yang satu adalah admiration dan respectnya Dang terhadap Abang Zainal lah. Kalau tak ada Zainal bagi opportunity tu, I don't think that even be ziarah for me pun tak ada experience. Because dekat TV3 you go for reporting dan apa ni, tetapi ziarah tu membuka mata tentang satu macam Abang Zainal cakap lah, apa yang kesedaran kepada diri Dang sendiri bila balik adalah the importance ataupun kepentingannya tentang unity, tentang respect, tentang unity, respect, tentang kepercayaan atau masing-masing. Sebab without respect tu, benda tu akan berlaku kacau bilau lah. Kan? So that's something yang macam contoh bila Dang balik, kadang-kadang bila Sarah anak Dang kan, dia nak main dengan budak-budak anak bangsa lain, jangan, ini bukan itu Melayu ni. So pada Dang benda tu masih berlaku lagi. So bila Dang balik daripada ziarah, kita rasa macam Abang, you rasa traumatized by a lot of things, dan antara benda yang Dang sedar adalah the importance of unity dan embracing people punya kepelbagaian tu. Kita kena respect. Tetapi sampai sekarang benda tu tak ke mana kan, masih lagi perpecahan dan orang tak faham tentang the importance of unity, tentang perbezaan yang perlu kita respect Sebab tu wujud perkataan falsafah dah. Wujud perkataan falsafah. Kenapa falsafah wujud? Kerana dia adalah satu realiti di mana manusia akan berpegang sampai mati, di mana dia tak akan boleh capai, tetapi kita sentiasa membaki. Sebab tu ilmu, bapa kepada ilmu adalah falsafah. Falsafah yang mencipta ilmu. Kerana manusia percaya pada melaporkan sesuatu yang benar, itu falsafah dia. Maka tercipta kewartawanan, di mana orang mencari fakta untuk melengkapkan kata falsafah. Dia tak perlu kecewa kerana kita rasa bahawa tak ada benda yang dapat diselesaikan oleh seseorang. Tak dapat diselesaikan oleh satu generasi. Tapi yang penting pada tiap generasi ada orang berpegang kepada perkara-perkara yang baik perlu terus disebarkan. Dan dia tak akan selesai. Nabi pun tak boleh selesaikan. 25 Nabi. 313 rasul, 25,000 orang. Dunia berjalan dengan begitu. Apatah lagi kita wartawan biasa. Tapi sekurang-kurangnya macam saya katakan, kalau podcast ni tayang besok, ada 10 orang mendapat kebaikan kerana barulah dia faham bahawa kemanusiaan adalah sesuatu benda yang kalau kita ada, kita perlu rasa bangga. Maksudnya apabila anda kehilangan, bukan anda beri orang RM100 ketika anda boleh membeli sepasang kasut baru, anda perlu balik dengan
tersenyum hingga menangis. Anda tersenyum kerana anda bangga anda berjaya mengenepikan kepentingan peribadi, dan anda menangis kerana anda percaya hari ini bahawa anda telah mencapai satu tahap baru menjadi manusia yang baik. Tak ada apa yang perlu kita rasa macam gagal atau apa. Sebab itu falsafah ada. Sebab falsafah yang memandu kata perjuangan tak pernah selesai. Okey, Zainal Rashid Ahmad, ceritakan sikit tentang garasi. Itu belakang tu banyak jeans tu. Ni saya tak pergi ke studio sebab studio tengah run. So saya pergi ke store je. Store ni saya run sekarang ni adalah Facebook Garasi TV. Setiap hari saya akan bercakap isu semasa. Semasa saya bercakap tentang digital dan teknologi pendidikan untuk orang Melayu. Bagaimana kita tak perlu balik dalam PKP ni kepada sistem pendidikan televisyen, kerana televisyen adalah teknologi 70 tahun dulu. Walaupun susah macam mana pun, sistem pendidikan mesti bermula dengan gadget. Walaupun ada ramai yang miskin dan tak mampu beli gadget, kita kena berusaha mengatasi kemiskinan agar orang miskin memiliki gadget. Daripada berpatah balik mengambil jalan mudah menggunakan pendidikan televisyen, kerana televisyen adalah pendidikan yang sudah kuno. Dalam dunia moden, apa saja yang melepasi 30 tahun dah dianggap kuno. Saya juga bercakap juga tentang konspirasi. Saya jelaskan pada mereka tentang tiada konspirasi mengenai COVID-19. Saya jelaskan mengenai listing syarikat-syarikat yang listed itu tidak berkaitan dengan orang-orang yang didakwa mewujudkan konspirasi mengenai COVID-19. Hari ini tadi saya bercakap tentang walaupun saya menjadi bapa pada usia 53 tahun, saya menjadi bapa yang baru pula untuk anak-anak yang baru. Kerana komunikasi dengan saya dengan anak-anak telah berubah selepas COVID-19. Berarti saya bukan lagi tentang bercakap lagi tentang kena belajar kenapa. Saya bercakap tentang apa kepentingan mereka menjaga orang lain. Saya kata anda mungkin perumah yang positif COVID tetapi tidak bergejala. Jadi jangan pergi lawat orang kerana takut dijangkiti. Anggaplah kalau tersalah melakukan sesuatu anda menjangkiti orang. Sebab dalam negara kita, orang tak tahu PKP ni akan menjadi PKP yang gagal. PKP 2.0 adalah PKP yang gagal. Kerana kita sedang mengatasi masalah yang bukan masalah sebenar. Iaitu pemutusan rantaian dengan mengadakan sekatan sempadan bukanlah jalan keluar. Kerana wabak telah pun mencipta sporadik. Kita bukan lagi berada dalam dimensi kluster. Kluster adalah dipanggil wabak, sekarang adalah sporadik. Sporadik di mana setiap satu orang sakit yang berada di hospital, mereka mungkin ada 4 orang yang sihat tetapi tidak, orang yang positif tetapi tidak bergejala di luar. Jadi saya kata perumah-perumah COVID-19 sebenarnya adalah orang-orang yang tidak diswab dan mereka sihat. Dan mereka lah yang kemudiannya menjadi ejen yang menyebarkan kuman ini yang kemudiannya jatuh kepada orang yang tidak sihat. Jadi COVID-19 mestilah diatasi dengan ujian swab maksimum 80,000 dan kerajaan mesti mencapai apa juga cara untuk test semua orang yang ada di Malaysia sebanyak mungkin swab. Kalau dia positif, tahan dia. Sebab kalau kita mula menahan orang yang hanya bergejala dan kontak dia, sampai bila non-kontaknya tidak bergerak. Saya balik pada teori, saya kata dalam teori dadah kan, kita boleh tangkap 500 penaga dadah kerana mereka bergejala. Dia lalu berjalan, dia mengantuk kan, tapi dia tidak menyelesaikan masalah. Masalah dadah adalah pusher. Pusher adalah orang yang sihat. Dia sihat, dia tak isap dadah, dia jual. Sama, sekarang problem kita adalah sekatan ini tidak dapat menahan dan kita mengendalikan kita. Siapa itu pusher? Iaitu orang-orang sihat yang sedang menjadi perumah terhadap pewabak COVID. Saya jamin ini 2.0 menyusahkan rakyat, menjatuhkan nilai ekonomi, menyebabkan lebih ramai orang hilang kerja. Tapi kerajaan memilih jalan yang saya kata macam tadi lah. Kerana televisyen ada, buatlah TV pendidikan televisyen. Kerana hospital ada, ini buat saja. Tapi itu bukan jalan keluar. Jalan keluar memerlukan langkah yang lebih pragmatik, iaitu meningkatkan swab pada 80,000 sehari, termasuk swab orang yang sihat. Orang sihat paling bahaya. Sebab Korea, dia sihat. Korea dia buat pendekatan yang sebegitu kan? Korea. Itu yang Garasi buat daily lah. Setiap hari saya akan sediakan 2 editorial, 30 minit untuk editorial petang mula pukul 3. Lepas tu baru saya menjual. Malam kadang boleh capai sampai 1 jam. Macam malam ni saya akan cakap tentang bagaimana kita menjadi ibu bapa dalam era baru. Saya nak mendesak ibu bapa mengubah minda mereka dengan mengatakan bahawa digital adalah barang yang terakhir untuk anak-anak. Mengatakan bahawa handphone adalah tempat Mobile Legend. Mengatakan laptop adalah tempat untuk menonton view atau drama Korea. Saya akan kombin orang mengatakan bahawa penting untuk tukar digital supaya anak kita selepas ini apabila mereka melihat teknologi, mereka melihat ilmu. Selagi kita tidak bawa COVID ni kepada sistem digital untuk kita belajar di rumah, kita tak boleh ubah mindset anak kita. Macam sekarang Redang, because saya buka phone kerana saya memerlukan portable berita. Sebab tu saya boleh bercakap dah. Sebab saya tak ada phone. Because saya running 60 bahan berita sehari baca. Saya akan ada habit.
Jadi saya percaya kalau habit tu boleh berlaku pada orang tua seperti saya yang dapat teknologi digital pada usia tua, saya rasa lebih banyak knowledge akan datang pada budak-budak. Tapi yang pertama kita nak disiplinnya pegang phone, pegang laptop adalah kerana kelas pendidikan sedang berjalan. Dan lama kelamaan ini akan mempengaruhi mereka untuk percaya bahawa digital adalah teknologi untuk knowledge. Bukan untuk Mobile Legend, bukan untuk game, bukan untuk Insta, post-post gambar. It's the right time to digitalize our society. Abang Zainal masih membaca buku? Masih tapi saya baca online banyak sebab edited saya kepada phone lebih kepada buah. Tapi saya masihlah mengulang baca. Sebenarnya bahan bacaan yang berkualiti pun tak banyak lah. Saya lebih banyak pergi kepada artikel lah. Jadi saya pastikan setiap hari saya membaca 40 berita lokal dan 20 berita international. Jadi The Morning Post kerana saya tahu The Morning Post di belakang adalah Jack Ma. Saya suka orientasi Morning Post kerana mentornya adalah Jack Ma. Dan saya juga langgan Nikkei. Jadi saya stop lah baca yang konvensional seperti CNN, BBC tu saya dah berhenti. Saya pergi pada new era, young generation, young vibe punya reporting. Kalau tengok Arab berita Malaysia dah macam tengok TV3 kan. Sama naik dengan drama pukul 7 je value dia. Ramalan Abang Zainal lah tentang COVID-19 pada tahun 2021 ni. Saya pegang kepada prinsip adalah bagaimana negara tersebut menangani. Yang kita tangani dalam 2.0 salah kerana empat kumpulan pakar di Malaysia mengatakan PKP tidak akan berkesan kerana apa yang kita perlu adalah ujian swab. Untuk masyarakat dunia saya rasa saya pegang kepada WHO bersalah. 2023 adalah tahun penyelesaian. Selebihnya kita kena kreatif. Kita tak boleh. Saya percaya bahawa tak ada bencana yang datang tanpa manfaat. Saya percaya bahawa sepanjang 2021 siapa-siapa yang tak mahu dia akan go to digital. Kalau kita pembikin konten, digital konten. Siapa yang berniaga dia akan migrate ke perniagaan. Semua orang akan berfikir bagaimana untuk go for online. Sebab itu saya bagi tahu PKP ni kan berlaku baru setahun. Dia merombak kekayaan sistem ekonomi dunia. Semalam adalah Elon Musk diumumkan sebagai orang nombor 1 di dunia kerana Tesla, syarikat perniagaan online, menjadi tempat pelabur yang paling hebat dan kepenggunaan yang paling hebat. 2 bulan awal, pada bulan Februari, Jeff Bezos daripada Amazon diumumkan. Berarti kalau kita tengok kerangka tu pun menggambarkan bahawa kita tak boleh merungut untuk melihat berapa pantas yang baik. Kerana by science, it take another 2 years. Itu sains. Ini penyakit orang sains, saya faham. Orang politik dia ada ambition power. Orang ekonomi dia ada ambition berniaga. Jadi pandangan-pandangan mereka mengirukan kita. Orang sains, orang dunia perubatan, dia medik, dia report something yang dia tak ada kepentingan kat situ. So saya berpegang pada pandangan orang medik bahawa zaman cerah hanya akan selesai pada 2023. Berarti kita ada 2021. 2022 mungkin kita akan melalui peringkat pemulihan saja di mana bubble travel mungkin dibenarkan tetapi banyak negara akan menyenerai hitamkan negara yang lain. Kita nak bergerak ke antarabangsa pun memerlukan data tambahan tentang kita disuntik atau tidak disuntik. Tapi untuk dapat the clear cloud seperti mana tahun 2019 stick to another 2023. Jadi sebagai rakyat mungkin ada juga suara-suara Abang Zainal yang mengatakan wujudnya people start question numbers yang dirilis oleh KKM tu adakah betul ke tidak, and then wujud kata ada konspirasi behind the COVID-19 itself di Malaysia kan. Ada kenyataan mengatakan wujudnya konspirasi ni sebab kita punya politicians kita terlalu tamak sebenarnya. So dia punya kepentingan rakyat tu dia punya kepentingan tentang politik atau untuk berada untuk ada power jauh lebih penting daripada kepentingan rakyat sendiri. Apa pandangan Abang Zainal tentang tu konspirasi tu? Dia orang Malaysia ni dia tak biasa dengan teori konspirasi, dia biasa dengan gosip. Jadi gosip dan konspirasi adalah dua benda berbeza. Konspirasi ni mestilah mempunyai asas untuk dia ada premis untuk kita hujahkan. Berarti saya tak percaya kata angka tu tipu. Angka tu adalah angka faktual. Kerana saya boleh bagi tahu angka tu dibuat oleh mereka yang berada dalam sektor kesihatan. Seorang menipu, yang lain akan mendedahkan. Kerana orang dalam sektor kesihatan mereka bukan berada dalam politik. Yang bagusnya adalah kerana kawalan sistem tu berada di bawah orang kesihatan, bukan berada di bawah parti politik. The numbers is real.
Okey. Cuma yang menjadi masalah kepada kita adalah bagaimana orang politik nak menangani. Kerana orang-orang daripada sektor kesihatan dia hanya boleh menasihatkan kerajaan. Mereka punya angka yang tepat, mereka punya solution, mereka punya cara yang berkesan. Tetapi orang politik akan melihat dia pula impak terhadap keberkuasaan mereka. Sama ada satu keputusan macam saya katakan. Bukanlah perkara yang aneh. PKP ini telah dicadangkan oleh menteri oleh ketua pengarah Kementerian Kesihatan. Tan Sri Dr. Nur Hisham. Tan Sri lupa pula Tan Sri Dr. Nur Hisham. Nur Hisham, betul lah. Daripada Ogos. Tetapi kalau nak raih populariti di kalangan orang ekonomi, kita buka ekonomi kita. Dan kita benar tolak rentas sempadan pada Disember. Kononnya rakyat tengah stres. Kita benar rentas sempadan pada cuti berkembar triplet leave pada Christmas. Dan kita benar lagi triplet leave pada New Year. Jadi itu yang sebenarnya di Kelantan hari ini angka mula merebak. Because incubator dia memerlukan 14 ke 21 hari. Bila saya bercakap dekat live tu dah, lama dulu. Budak Kelantan ni marah. Abang tak apalah, tak ada sifat kasih sayang pada ibu atau ayah. Kami ni ada mak bapak, kami tak jumpa setahun. Jadi bila kita buka, orang Melayu yang ingin sebenarnya dah anak tak stres di rumah dah. Mak je kata bawa anak jalan-jalan sebab anak stres. Yang nak berjalan tu mak. Yang nak berjoli tu mak. Yang mengada tu mak, ayah. Betul? Anak ni kalau mak bagi tahu, kalau boleh dimomokkan anak ada hantu luar rumah, anak tak keluar sepanjang malam, momoklah sikit dengan mengatakan COVID ni kita diam di rumah. Stay safe, stay home. Tak, dia yang galakkan. Kita kena balik, lama tak tengok nenek, lama tak tengok apa tu, saya bagi tahu kepada Dang. Apa yang berlaku di Malaysia adalah sesuatu yang kita beli. Dan sekarang kita kena bayar. Sesuatu yang kita beli. Kita pilih. Masa tu orang dah bagi, dah tahu. Jangan rentas. Awasi warga tua. Anda mungkin perumah yang tidak bergejala. Apa yang kita alami hari ini, jangan salahkan konspirasi. Kan? We get what we buy. Kita beli. Kalau hari ini ada saudara mara kita mati kerana kita balik ke kampung menziarahi dia tanpa kita tahu kita adalah perumah yang tidak bergejala. Hari ini semua tahu yang mana kena di Kelantan saya kesian. Betul-betul kesian. Kerana Kelantan adalah negara yang berada di bawah kosong. Kalau naik pun 1-2 angka. Hari ini Kelantan 3 digit direct 3-4 hari. Dan Kelantan pula dah keluar lagi rilis hari ini story. Lagi sedih. Mereka tak cukup. Kata hospital dah tak cukup dari Kelantan. Dia nak fly ke Terengganu, nak buat ke Terengganu pun tak cukup. Sebab di Pantai Timur, persediaan sektor kesihatan tidak semewah yang ada di Barat. Kita di Pantai Barat ada private hospital, apa semua investment tinggi kerana kita di kalangan orang yang berada. Di Pantai Timur mana nak letak mereka? Lepas duduk dalam bawah kemah Kenuri. Ya, dan rasakan Abang satu lagi tentang COVID-19 ni, persepsi masyarakat ataupun dekat Malaysia itself lah, dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri. Macam Abang tadi sebut tentang patutnya sebagai ibu, momok-momokkanlah sikit anak. Bahawa dekat, macam contohlah, kita kata keluar maghrib nanti ada hantu kopek ke kan, macam tu kan. Satu Malaysian, dia pakai mask tetapi dia tak respect orang punya space. So kadang-kadang kita keluar, kita pakai contohlah kalau kita pergi supermarket kan, pakai mask, nanti ada orang akan lalu yang tak menjaga penjarakan sosial. So benda tu berlaku. Satu lagi, dan tengok mungkin pihak media sendiri tidak memainkan peranan yang betul-betul ada impact untuk memomok-momokkan. Dan kita tengok macam artis-artis yang ada yang dia menyamakan, ada satu artis tu dia kata dia kena COVID-19, lepas tu dia cakap sakit bersalin lebih sakit daripada COVID-19. So what sort of message are you sending? So kita kena tunjukkan, macam mana kata, perkataan momok-momokkan. Ada, mungkin orang lain kena, dia dia pergi main judi semua dekat di tempat pusat-pusat yang ada sekarang ni kan. Tetapi ada yang dekat dalam ICU tu, dan you atau I mungkin yang akan land dekat dalam ICU. So media sendiri tak memainkan peranan yang efektif dalam memomokkan, because that's what kita perlukan sebenarnya. Hukum karma Kerana media kita ni sebenarnya yang hanya mereka tahu berfikir wartawan adalah tentang politik. How to write a politic news. Itu je. Sebenarnya kalau kita bagi tahu ramai hari ni kita pergi buat undi vote kat tempat saya sebelum nak live tu saya akan buat undi vote. Semua orang tak tahu bahawa dengan memakai mask anda telah melindungi 92% diri anda daripada jangkitan. Ini kata pakar. Dengan membuat penjarakan 1 meter, 3.7 kaki persegi, anda telah menyelamatkan 85% diri anda daripada jangkitan. Media tak cover tu. Dia masih riuh pasal siapa nak jadi PM. Orang ni kata dia dapat. Because the tradition of our media pun, dia punya live adalah serve to politician. Wartawan kita yang memilih untuk menjadi kambing kepada orang politik. Itu masalah yang paling besar.
Jadi buat macam mana Dang? Dia tak reti nak fikir dah. Bila kena COVID-19 ni, orang yang paling selengah dan paling blur adalah wartawan. Lepas tu kalau Dang scroll kat mana-mana pun Dang, kita tak nampak story-story mengenai educate orang tentang kesihatan. Sekarang banyak yang dibuat oleh Facebooker je. Facebooker dia tak ada kepentingan kan. Dia buatlah nak educate orang, dia share. But media kalau scroll, akhbar online ataupun portal online, semua masih go. Berita politik adalah berita besar. Naik satu berita angka 300, naik satu angka 4,337 angka jangkitan tertinggi. Naik berita tu petang. By 7 o'clock, kami akan jumpa Yang di-Pertuan Agong untuk membawa jumlah undi. Kami telah memiliki. Berarti tak? Benda ni akan menyebabkan macam mana you nak educate orang dengan dua silibus pada satu hari yang sama. Silibus politik dan silibus kesihatan. Saya rasa itulah because the problem kita dah tak dapat rely kepada kewartawanan. Kita anggap kata kewartawanan hari ini gagal kecuali menjadi kambing ataupun kita panggil kakasan politik. Tapi kita berdoa kerana kita gembira, kita ramai Facebooker dan kita ramai digital netizen, digital journalism yang membantu. Mereka orang awam yang bekerja sebagai netizen journalism dan mereka menyumbang banyak pada negara. Okey, kita nak cakap tentang bila kita tengah lockdown ni Abang Nal, antara perkara yang kita buat, okey, seperti yang kita nak kita buat podcast ataupun YouTube content seperti macam ni untuk macam just to get kita punya activity into some kind of routine lah basically. So antara salah satu benda yang kita juga tengok adalah tengok television dan kita tengok drama Melayu dan filem Melayu, dan baru ni kita orang tengok cerita Munafik. So Zainal Rashid tengok tak movie? Tak tengok. Sebab saya live 6 jam sehari, 3 hingga 6 petang, 9 hingga 12 malam. Petang saya kena bekalkan konten yang memerlukan saya baca 4-5 rencana. Iaitu saya akan speed up apa yang saya panggil sebagai round up yang apa berlaku 24 jam lalu. Malam saya akan buat, lagi kena baca lagi banyak. Saya dah download dan banyak lagi. Kerana saya akan malam ni saya akan spin perkara baru untuk educate orang bagaimana kita perlu berubah pada hari esok. Okay. So saya tak tengok, kecuali kalau cuti ataupun time Liverpool main dan kebetulan saya cuti, saya menonton kerana saya masih lagi fan Liverpool. Selebihnya saya memang hidup dengan membaca banyak dah. Sebab saya nak, waktu saya buka Facebook saya memang tujuan saya buka lah saya nak streaming dengan orang mengenai isu semasa dan how to think different then daripada you baca media konvensional yang sebenarnya hanya menjadi pelapor, seperti dia quoting from somebody else. Tapi saya cuba mengatakan bahawa this is my mind, this is what I'm thinking, sebagai seorang yang ada 26 tahun pengalaman dalam media as a journalist. Tadi Abang Nal kata macam mana kita boleh berubah untuk hari esok. Ya, saya buat konten tu. Macam malam ni saya akan bercakap mengenai digital lagi sekali. Untuk push ibu bapa percaya bahawa jangan benarkan dan jangan sokong sembarang bentuk menjadikan sistem pendidikan ini adalah sistem pendidikan melalui televisyen. Kerana dia akan menjadikan sistem pendidikan tunggal. Jadi menyusahkan 2.9 juta pelajar-pelajar sekolah rendah dan 2.5 juta pelajar sekolah menengah. Dan menjadikan 405,000 orang guru tak ada kerja sebab murid belajar terus daripada televisyen. Saya kata adalah push government using a budget dan gunakan juga wang yang kita ada untuk invest iPad dan desak kerajaan untuk upgrade sistem supaya hampir 90% kawasan yang ada pelajar move to 3G. Kalau mereka boleh belajar online. Yep. Okay. Thank you so much lah Abang Nal dengan atas perkongsian tu. Ya, tu nanti nak tanya Abang Nal lah produk-produk kat garasi tu macam mana kita nak dapatkan tangan kita punya hand of untuk belikan pasal Ed kata banyak jaket-jaket yang Abang Zainal pakai sangat lawa. So ada baju-baju. Hari tu masa pergi kat garasi tu Abang Nal bagi Dang satu jumper kan dengan shirt tu. Dang pakai pergi office. Thank you so much. Saya dah tengah ada banyak stok. Saya sekarang ni tengah kumpul balik Everett, jenama yang mengeluarkan semula pakaian fashion daripada edisi World War II. Wow, vintage. Tak vintage, dia copy balik. Oh, dia copy, okay. Dia copy dah jadi dalam bentuk fashion lah. So design dia lebih fashionable. Saya start collect masa dah tinggal barang vintage, saya pergi kepada copy item more fashionable daripada scenery World War II. Okay. Saya into barang macam tu sekarang juga. Okay. Kita simpan. You pakai bidang berapa? Bidang maksud apa? Size. Sebab saya dapat semalam satu jaket Korean issue. Itu Army Korean. Saya boleh simpan untuk you kalau you know. Wow. Army Korean original. Tapi dia keluar dalam bentuk bombing jacket.
fighter jacket. Nice. Ya, it's a Korean. Saya check dia itu rupanya bukan fashion, it's army issue. So kalau kita nak tengok barang-barang tu macam mana Abang? Kita jual online, kena tengok waktu live. Masa Tapi tengah kalau live untuk ni saya simpan je lah. Okay, saya saiz antara S dengan M. Saya cuba simpan. Kalau Asian punya produk, probably saya pakai M. Kalau West, That mean you bidang 20 lah. Frekuensi barang-barang sampai bila Abang? Selalunya? Every day. Every day barang baru sampai? Because saya stokkan barang dalam every day we cut dan buka. Tapi saya nak clearkan satu perkara apabila saya cakap saiz badan saya S dan ataupun M tadi tu, ia hanya bahagian atas saja. Bahagian bawah dia XL. Pusat ke bawah semua 35. Pinggang masih 29-30, tapi bawah pinggang semua XL. Okay. Benar. Nanti one of these days kita nak cakap tentang mungkin because Ed ni kan lyricist kan. Mungkin kita boleh talk about nak juga pandangan Zainal Rashid Ahmad tentang memang kalau nak cerita lyrics, tentang lyricist daripada zaman hippies, American poem daripada pengaruh sama ada nak dengar apa disebut sebagai folk dalam lirik-lirik Bob Dylan. Kerana bercakap tentang pengaruh daripada Rembrandt dalam karya band The Doors, Jim Morrison. Saya memang asalkan rock tu adalah daripada sastra Inggeris, muzik hippies. Memang saya master bidang yang saya minat tu. Saya menulis banyak artikel mengenai Bob Dylan. Kerana bertanya lirik informasi daripada Gombloh, daripada era Gombloh di Indonesia sampai kepada era Dol Sumbang dan sampai Iwan Fales. Tak ada masalah, kita boleh sembang pasal diri. Okey, itulah tu harapan saya dan harapan kami bahawa ini bukan yang pertama dan terakhir. Kita sepatutnya perlu buat lagi beberapa session di masa akan datang. No problem. Inform awal ya. Thank you so much. At 6 o'clock saya free. Okay. Kita takut kita overstay your welcome. So lepas ni pukul berapa Abang Zainal? Next live pukul 9. Live pukul 9. Okay. Dan nak masuk Saya tinggal di sini kan. Saya balik rumah once a week. I see. Okay. Alright. Okay. It has been a pleasure having this discussion with you. Thank you so much. Saya gembira. Thank you so much. Pengetahuan, kepandaian Zainal Rashid Ahmad sangat mempesonakan, dan saya harap kita boleh off screen, in person boleh sentiasa berbual, bertukar-tukar idea. Boleh. Saya sangat look forward untuk keadaan macam tu. Okay, thank you so much Zainal. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye. Stay safe. Okay, Assalamualaikum.